Mereka mentakwilkan riwayat hak baru ni kita sudah jumpa dah, sepanjang tali kasut baru masuk waktu zuhur. Selepas gelincir matahari sepanjang tali kasut baru masuk waktu zuhur. Mereka kata hak tu bukan baru masuk waktu zuhur, tetapi habis sembahyang zuhur, selesai sembahyang zuhur. Yang ni sebaik saja gelincir matahari telah Nabi SAW mulakan, Jibril mulakan sembahyang. Lepas tu habis sembahyang pada waktu sepanjang bayang sesuatu tu sepanjang tali kasut selepas gelincir matahari. Sudah ada bayang sepanjang tali kasut. Yang ni Jibril selesai bersembahyang zuhur itu dengan Nabi SAW. Dia takwil gitu, dan hak tu lebih sahih. Itu berkenaan dengan sembahyang zuhur. Berhubung dengan akhir sembahyang zuhur, dalam hadis baru ni dan hak saat ni pun ada. Hak saat ni tapi saat ni tak ada. Dia sebut sembahyang zuhur ketika tergelincir matahari, gitu saja. Akhir dia tak ada sebut. Dalam riwayat sebelum ni ada sebut. Berkenaan dengan akhir sembahyang zuhur ni, akhir waktu zuhur, iaitu ada khilaf, beberapa khilaf. Yang pertama, bayang sesuatu terjadi sama panjang dengan dia. Bayang sesuatu tu sama panjang dengan dia. Selepas tu kalau panjang sikit pun daripada dia, masuk dalam waktu asar, habis dalam waktu zuhur. Itu satu. Yang kedua, bayang sesuatu tu menjadi dua kali ganda dia. Bukan sekali ganda, sama panjang, dua kali dia baru habis waktu zuhur. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dalam zahir riwayat, orang panggil zahirin riwayat dia. Tetapi dalam kebanyakan riwayat dalam mazhab Imam Abu Hanifah seperti yang lain-lain juga, iaitu apabila bayang sesuatu itu jadi sama panjang dengan sesuatu itu. Lepas tu bila panjang sikit, lebih sikit, masuklah waktu asar, habislah waktu zuhur. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, selepas waktu zuhur dia ada orang panggil waktu mustarak. Waktu mustarak. Ini pendapat Imam Malik. Di sini disebut ni dalam kitab ni pada muka surat 154, pendapat Ibnul Mubarak dan Ishaq bin Rahawayh. Mereka mengatakan selepas waktu zuhur, antara zuhur dengan asar tu orang panggil waktu mustarak, waktu berkongsi. Mana kita kerjakan sembahyang asar pada waktu itu pun tunai, orang panggil. Kita kerjakan sembahyang zuhur pada waktu itu pun tunai juga, masih lagi dalam waktu lagi. Iaitu apabila bayang sesuatu itu menjadi sama panjang, situ sama panjang dengan sesuatu, itu hak akhir dia. Kalau sembahyang lagi kadar 4 rakaat, ambil air sembahyang, lepas tu sembahyang 4 rakaat, boleh lagi. Dan dalam masa tu juga kalau sembahyang asar, boleh lagi. Yang ni kalau satu orang sembahyang zuhur pada masa tu, seorang lagi sembahyang asar, kedua-duanya menunaikan sembahyang dalam waktunya. Yang ni mengikut mereka. Begitu. Inilah yang dikatakan dalam kitab ni, wa ta'ifatun minal ulama annahu yadkhulu waqtul 'asr wa la yakhruju waqtuz zuhur. Masuk dalam waktu asar tetapi tak habis lagi waktu zuhur. Tinggal lagi kadar 4 rakaat yang boleh dikerjakan zuhur dan asar adaan secara tunai. Secara tunai dikira tunai lagi. Mereka berpegang dengan hak mana? Dulu hak baru ni kita sudah jumpa pada hadis. Nabi SAW bersabda, yakni Jibril bersembahyang zuhur dengan aku pada hari yang kedua ketika bayang sesuatu itu menjadi sama panjang dengannya, dan bersembahyang asar pada hari yang pertama ketika bayang sesuatu itu menjadi sama panjang dengannya. Hak tu lah kata. Dia pegang hak tu. Maknanya kalau buat sembahyang asar pada masa itu pun boleh, zuhur pun boleh. Sebab pada hari yang kedua nak cerita hujung sembahyang zuhur, akhir sembahyang zuhur, pada ketika bayang sesuatu telah menjadi sama panjang dengan dia.
Lepas tu hari yang pertama dia nak tunjuk sembahyang asar ketika bayang sesuatu menjadi sama panjang juga. Hak tu lah. Ini menunjukkan kedua-dua sembahyang tu boleh dikerjakan pada masa ni. Orang panggil waktu mustarak, waktu yang dikongsi oleh dua sembahyang. Mengikut mereka inilah, mengikut mereka ini, kalau dikerjakan pada masa tadi masih lagi tunai. Tentang akhir waktu zuhur, begitulah. Waktu asar seperti tadilah, maknanya berpandukan kepada hak zuhur tadi. Bagi orang yang mengatakan sebaik saja golongan yang pertama, lebih sikit daripada bayar sesuatu tu, lebih sikit bayar, masuklah waktu asar. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, maknanya 2 kali bayar sesuatu, baru masuk waktu asar. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, selepas pada waktu mustarak tadi lah. Selepas pada waktu mustarak tadi, itulah waktu sembahyang asar yang tidak ada khilaf. Tetapi kalau dibuat sembahyang asar pada sebelum tu, boleh, sebab waktu mustarak. Ini pendapat yang ketiga, berkenaan dengan permulaan waktu asar. Permulaan waktu maghrib pula. Permulaan waktu maghrib mengikut jumhur ulama, iaitu bila jatuh matahari, tenggelam matahari ataupun terbenam matahari. Terbenam matahari. Tetapi mengikut Imam Syafi'i, ada satu pendapat dia, ada beberapa pendapat Imam Syafi'i, ini dalam salah satu pendapat dia. Dia kata apabila bayar sesuatu itu menjadi 2 kali ganda dia, maka habislah waktu asar. Walaupun maghrib tu tak masuk lagi, matahari tak jatuh lagi, maghrib tak masuk lagi, tapi asar sudah habis. Itu asar tadi tu. Maknanya maghrib tak masuk lagi. Maghrib tu ittifaq lah, mana apabila jatuh matahari baru masuk waktu maghrib. Tapi asar tadi akhir dia ada khilaf. Ada khilaf. Jumhur ulama mengatakan kalau selagi tak jatuh matahari juga ada lagi lah waktu asar. Tapi ada satu pendapat Imam Syafi'i mengatakan sebelum jatuh matahari itu habis dah waktu asar. Tetapi pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan lain-lain semua mengatakan baru habis waktu asar itu apabila masuk waktu maghrib. Mana tidak ada waktu, orang panggil dalam istilahnya waktu muhmal, waktu kosong, seperti selepas subuh dengan zuhur, waktu kosong. Tak ada lagu tu. Maknanya rapat ke maghrib lah. Ini berdasarkan hadis man adraka raka'atan minas salah qabla an taghrub asy-syams faqad adraka. Sesiapa yang dah 1 rakaat sembahyang tu sembahyang asar lah sini, sebelum jatuh matahari, berarti dia telah dah sembahyang tu. Maknanya dah tunai dalam waktu lagi. Walaupun hak 3 lagi tu dia sembahyang dalam waktu maghrib, dia kira tunai lah, tidak qada, tidak qada. Jumhur ulamanya pegang dengan hak itulah. Tetapi Imam Syafi'i hak kata tadi, dia kata sebelum masuk matahari itu sudah habis dah waktu asar, dia pegang dengan hadis sebelum ni. Baru ni kita sudah baca dah. Hari yang kedua Jibril semaya pada waktu matahari itu menjadi bayar sesuatu menjadi 2 kali ganda pada ketika itu. Hari yang kedua. Ini menunjukkan akhir dia. Dia pegang dengan hak itu. Tapi hak itu tidak kuat sebenarnya. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i pun hak lebih sahihnya rapat kepada waktu maghrib. Sebab hak baru ni kita baca Jibril ajar, tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut waktu tu, dia tidak menunjukkan tidak menunjukkan tepat waktu tu, had waktu, tetapi ia lebih menunjukkan waktu yang mukhtar, waktu yang afdal. Jangan lebih daripada itu. Gitu. Satu. Yang kedua, pendapat jumhur ulama, dia kata apa? Hadis-hadis hak baru ni yang menyebutkan sebelum masuk waktu maghrib itu sudah habis dah asar tu, ini cerita mula-mula sembahyang itu difardukan, iaitu ketika di Mekah, lepas daripada Mi'raj itu Jibril pun turun ketika di Mekah.
Hak Nabi SAW sebut ni kemudian ni, man adraka rakaatan,